nak. Dah, kenapa? Tak apalah, nanti balik aku boleh udukkan sendiri. Kat rumah aku ada minyak lah. Kita tak tahu apa sakit kat dalam ni. Bukan doktor. Okey, jom lah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Okey. Slow, pelan-pelan. Menurut seorang pakar bedah ortopedik yang terdapat di salah sebuah pusat perubatan di Malaysia, secara purata lebih 800 kes yang dirawat di hospital setiap tahun adalah disebabkan kecederaan semasa bersukan. Dan hanya 10% sahaja yang melibatkan atlet profesional, manakala selebihnya adalah penggemar aktiviti riadah hujung minggu dan juga aktiviti riadah lasak. Dan melihat kepada jumlah yang agak membimbangkan ini, dalam segmen Tanya Doktor kali ini, kita akan mengetahui cara persediaan awal bagaimana kita nak buat sebelum melakukan sebarang bentuk aktiviti ataupun rawatan awal apa yang perlu kita lakukan sekiranya berlaku kecederaan. Baik, bersama dengan saya sekarang ni ialah Dr. Hishamuddin bin Masdar selaku pakar perunding ortopedik bahu dan kecederaan sukan. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor bersama dengan saya hari ini. Terima kasih. Baik Doktor, kita nak bercerita tentang rawat kecederaan sukan. Okey, bila misalkan kalau kita sedang bersukan ke ataupun beriadah, mesti ada waktu-waktu yang apabila kita terkena kecederaan semasa melakukan aktiviti kan Doktor. Dan selalu yang kita dengar adalah kecederaan yang melibatkan tisu otot, tulang terkehil, terseliuh dan lain-lain lagi lah. Mungkin Doktor boleh terangkan secara dengan jelas tentang kecederaan-kecederaan yang dialami. Silakan. Okey. Bersukan adalah satu aktiviti yang sihat untuk seorang yang bersukan akan menjadi sihat, badan akan fit. Maksud dia bersukan atau beriadah satu perkara yang sangat penting. Kajian menunjukkan orang yang banyak bersukan atau beriadah akan menjadikannya berfikiran cergas, kemudian dia akan sihat. Walau bagaimanapun bersukan atau beriadah akan mendapat risiko untuk dapat kecederaan. Kecederaan yang biasa berlaku semasa bersukan adalah kecederaan yang biasanya tidak serius. Kalau kita lihat kecederaan tersebut yang biasa adalah kecederaan terseliuh ataupun dalam bahasa Inggeris dia sprain. Sprain itu bila ligamen di dalam sendi akan mendapat kecederaan yang ringan, ataupun strain otot menjadi tegang ataupun renggang. So kecederaan sama ada di lutut, kecederaan di buku lali ataupun kecederaan bahu adalah kecederaan yang biasa berlaku apabila seseorang menjalani aktiviti sukan atau beriadah. Kebanyakannya berlaku pada sendi-sendi ya Doktor? Ya, kebanyakan kecederaan sukan berlaku pada sendi. Kebanyakan mereka yang datang jumpa untuk mendapat rawatan ataupun kita temui mereka di padang ataupun di kawasan bersukan adalah kecederaan di lutut, di buku lali dan di bahu. Okey. Baik Doktor, kalau kita lihat kan kalau misalkan kita tak berhati-hati, mesti kecederaan yang sering kali dialami adalah terseliuh, biarpun di kaki dan juga bahu. Dan macam mana kita nak kenal pasti kecederaan yang kita alami itu hanya terseliuh biasa ataupun ada keretakan pada tulang? Okey. Alhamdulillah kebanyakan kecederaan sukan adalah kecederaan yang ringan. Maksud kecederaan ringan tersebut biasanya tidak memerlukan rawatan berjumpa doktor. Tapi untuk memastikan kecederaan tersebut kecederaan ringan, kita perlu tahu macam mana kecederaan ringan dan macam mana yang kita katakan kecederaan berat. Kecederaan ringan biasanya disebabkan oleh kemalangan yang ringan, seperti bermain bola yang biasanya tidak akan menjadi patah. Tapi ada juga yang kita lihat kecederaan berat ataupun kecederaan seperti patah kaki, terseliuh bahu ataupun terseliuh kaki ataupun terseliuh sendi berlaku
di semasa ataupun semasa menjalani aktiviti sukan. Untuk kita pastikan macam mana, kita biasanya doktor akan mendapatkan sejarah penyakit, kemudian melakukan pemeriksaan dan jika perlu akan melakukan siasatan seperti X-ray, MRI atau radiograf. Dari situ barulah kita pastikan atau sesahkan sama ada kecederaan ringan ataupun kecederaan tersebut kecederaan yang serius. Misalkan kalau di tempat kejadian seorang tu terkena, macam misalkan terselio kaki, macam mana ni nak tahu adakah tu terselio rasa ataupun benda tu memang ada retak sebenarnya? Kecederaan yang serius biasanya agak jelas. Contoh dia, sendi tersebut akan jadi terlalu bengkak. Bentuk sendi tidak normal ataupun kita panggil deform, dan kemudian kesakitan yang dialami sangat kuat. Kecederaan ringan biasanya bengkak tidak besar, bentuk sendi ataupun anggota normal dan sakit tidak terlalu kuat, yang mana sakit biasanya masih boleh bermain atau boleh berjalan. Tapi kecederaan yang serius, yang teruk, biasanya pesakit langsung tidak boleh bermain, mungkin untuk berdiri atau berjalan tidak boleh dan terpaksa dipapah keluar daripada padang ataupun tempat mereka bermain. Okey, baik. Dan misal katanya kan doktor, kalau kita ada kecederaan yang ringan tu, selioh saja, boleh ambil remeh ke? Macam misal kata kalau benda tu boleh elok dengan biasa ataupun boleh berlaku dengan lebih berat? Kecederaan ringan ataupun yang biasa berlaku, kebanyakan dia boleh dirawat di rumah ataupun di tempat kita melakukan aktiviti sukan. Kecederaan tersebut kita gunakan prinsip ataupun rawatan yang kita panggil RICE. Kita kena rehatkan, rest, kita letak ais, kemudian kita letakkan bandage di tempat yang bengkak dan rehat di rumah. Kecederaan tersebut, walau bagaimanapun kecederaan tersebut, kesebabkan tersebut yang tidak hilang dalam jangka masa beberapa hari, perlu mendapatkan rawatan. Sebab setengah-setengah kecederaan bila tidak dipastikan sama ada ia serius atau ringan, akan menyebabkan masalah yang lebih serius. Okey, baik. Dan mungkin ada sedikit yang boleh dikongsikan antara faktor yang terjadi ataupun antara faktor-faktor sekiranya seseorang tu berlaku kecederaan. Misal kata kalau kecederaan tu berlaku pada seseorang tu, adakah faktor daripada tulangnya sendiri ataupun faktor pemakanannya ataupun faktor berat badan ke bagaimana? Kebanyakan kecederaan sukan berlaku akibat beberapa faktor. Pertamanya penggunaan alatan ataupun equipment yang tidak sesuai. Contoh dia, semasa kita berlari, kita tidak menggunakan kasut yang sesuai. Kasut bekerja contoh dia, kita gunakan untuk berlari. Kemudian cara kita bersukan tidak betul. Dinasihatkan seorang yang bersukan mesti melakukan cara yang betul. Jika teknik bersukan tidak betul, mudah untuk kita mengalami kecederaan. Nombor 3, kecederaan yang sering berlaku biasanya sebab tidak ada melakukan warming up semasa kita sebelum kita melakukan sukan. Kecederaan ini, perkara-perkara ini yang biasanya menyebabkan atau menjadi faktor risiko untuk seseorang itu mendapatkan kecederaan semasa bersukan. Okey, baik. Terima kasih doktor. Dan selepas ini kita nak melihat sedikit demo berkenaan bagaimana kita nak membuat rawatan awal untuk membantu pesakit-pesakit yang mengalami kecederaan semasa bersukan ni. Teruskan bersama dengan kami dalam segmen Tanya Doktor selepas ini.
kembali lagi dalam segmen Tanya Doktor. Macam sebentar tadi kita dah janjikan kita nak bersama dengan doktor untuk menunjukkan cara ikatan kain yang betul sekiranya kita terselioh ataupun rakan kita terselioh, ataupun cara-cara rawatan awal. Bagaimana kita nak membantu pesakit-pesakit yang mengalami kecederaan semasa bersukan ataupun beriadah. Masih lagi bersama dengan Dr. Hisham. Kita nak menunjukkan doktor. Doktor, mungkin boleh kongsikan sekiranya kita ataupun rakan sepasukan kita yang tercedera untuk semasa bersukan ataupun beriadah, seperti kekejangan ke, atau slip disc ke, atau terselioh ke, mungkin boleh kongsikan antara perkara pertama ataupun rawatan awal yang bagaimana yang kita boleh lakukan untuk membantu pesakit tu. Silakan. Okey. Bila pesakit mengalami kecederaan, kita pastikan bahagian mana yang tercedera. Contoh dia, bila cedera di bahagian atas anggota, di lengan, di pergelangan tangan ataupun di bahu, kita capai apa-apa yang ada dekat sekitar kita. Contoh dia seperti kain. Kita akan letakkan, kita akan protect ataupun kita akan make sure yang anggota tadi kita tidak bergerak. So apa yang kita perlu lakukan, kita ada kain, so kita akan buat anduh seperti ini. Kain kena kain yang tebal ke? Kain yang tidak mesti tebal, tapi cukup panjang untuk kita ikatkan supaya tangan atau lengan tadi tidak tercedera. Okey. Kita atur. Itu untuk bahagian tangan lah. Itu untuk bahagian lengan, dari pergelangan tangan hingga ke atas. Ya. Atas. Okay. Baiklah, maknanya kita kena ikatlah sebenarnya. Kita akan tujuan dia supaya lengan tidak bergerak, supaya apa-apa kecederaan tidak menjadi lebih teruk. Okey, baik. Dan ada juga sesetengah pihak di luar sana ataupun orang ada juga yang mengatakan bahawa kita kena tuam ataupun kita kena letakkan ais. Itu bagaimana? Ais adalah kita biasanya panggil dia sebagai magic drugs. Sebab ais, satu, dia akan mengurangkan bengkak di tempat yang cedera. Kedua, dia akan mengurangkan sakit dengan cepat di tempat yang cedera. So jika kita ada ais, kita dapatkan ais dan gunakan towel, balutkan ais di dalam towel dan letak pada tempat yang cedera dengan secepat yang mungkin, dalam masa 15 ke 20 minit. Lagi cepat kita boleh gunakan ais pada tempat yang cedera, lagi bagus ataupun lebih baik dia punya keputusannya. Baik, kita nak lihat pula sekiranya berlaku kecederaan pada buku lali, doktor. Kita nak buat mula-mula tu kita kena letakkan ais secara terus. Mungkin doktor boleh tunjukkan sebelum kita nak balut, nak tahu cara-cara balut yang betul. Silakan. Okey. Ais perlu diletakkan secepat mungkin, masa 15 ke 20 minit selepas cedera. Direct terus kepada tempat yang cedera. Sakit kena letakkan pada tempat yang cedera selama 15 minit. Kalau perlu boleh kita balutkan tempat ais tadi kepada tempat yang cedera. 15 minit setiap 15 hingga setengah jam setiap sesi, dan mungkin 3 hingga 4 kali dalam masa satu hari. Dengan cara ini bengkak dapat dikurangkan dan sakit juga akan jadi kuranglah. Dan selepas tu berapa lama tempoh masa yang kita kena ambil gap ataupun jarak untuk kita letak ais dan juga kita balut kaki tu? Okey. Balut dan ais, dalam masa kita tidak meletakkan ais, kita boleh balut, terus balut. Sebab balutan tadi ataupun kita panggil kompres akan mengecilkan ruang sendi dan menghalang darah daripada terus berkumpul di dalam sendi. Okey, baik. Mungkin boleh doktor tunjukkan cara-cara nak balut dengan yang betul. Balutan kita panggil crepe bandage, boleh didapati dalam hampir semua kotak kecemasan. Sebab itu sangat penting untuk ada kotak peti kecemasan di setiap rumah ataupun semasa kita bersukan. So kita akan balutkan di tempat yang cedera, lilitkan, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Sebab bila terlalu ketat, dia akan menghalang darah daripada mengalir ke bawah, dan tidak terlalu longgar
supaya dia efektif ataupun berkesan untuk menghalang daripada pendarahan terus berlaku di dalam tempat yang tercedera. Okey, baik. Maknanya kita kena lilit tu secara tebal ataupun secara nipis. Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu nipis. Biasanya creep bandage yang ada dalam kotak peti kecemasan tadi cukup untuk membalut ataupun membalut kawasan yang cedera. Baik. Okey, ini dia cara yang balut lah. Maknanya kita kena biarkan keadaan kaki ataupun keadaan tempat yang terseliu ataupun tercedera tadi dengan balutan tu selama mana kita perlukan. Ya, biasanya dalam masa 3 hari ke 1 minggu sehingga bengkak tadi surut. Walaupun kebanyakan bengkak mengambil masa 2 ke 3 minggu, tetapi kebanyakan masa kita hanya perlu balut dalam masa 1 minggu sahaja. 1 minggu sahajalah. Okey, baik. Dan misal kata kita dah pun menerima rawatan susulan ataupun rawatan yang selanjutnya dengan doktor, dengan hospital ataupun klinik, apa antara nasihat doktor yang boleh diberikan kepada pesakit tu supaya kecederaan yang dialami tu segera sembuh dan juga tidak berulang, dan mungkin pesakit tu sendiri tak boleh melakukan aktiviti-aktiviti dengan banyak. Okey. Apabila kita telah cedera dan kita pasti bahawa kita kena pastikan bahawa kecederaan tersebut adalah kecederaan ringan, ya, supaya dan kita tidak memerlukan rawatan sepenuhnya. Tetapi bila kecederaan tadi berterusan ataupun sakit dia amat kesakitan terlalu kuat, dan saya nasihatkan untuk pesakit atau individu berjumpa doktor untuk pemeriksaan untuk menentukan diagnosis kecederaan. Setengah-setengah kecederaan bila tidak dirawat dengan sempurna akan menyebabkan masalah yang lebih besar. So nasihat saya, bila keadaan tidak berubah ataupun sakit makin bertambah ataupun tidak hilang dalam masa 3 hari ke 5 hari, pergi berjumpa dengan doktor untuk melakukan pemeriksaan supaya rawatan ataupun siasatan yang sempurna boleh dilakukan dan diagnosis kemudiannya rawatan yang tepat boleh dilakukan. Mungkin doktor boleh berikan sedikit kepada penonton-penonton berkenaan fisioterapi yang perlu dijalani. Okey. Fisioterapi sangat penting dalam rawatan kecederaan sukan. Sama ada pesakit menjalani rawatan pembedahan ataupun tidak, fisioterapi sangat penting. Tanpa rawatan fisioterapi, gejala seperti sendi menjadi kaku, stiff, walaupun kecederaan sudah sembuh, tetapi sendi akan menjadi keras. Bengkak juga akan lambat hilang jika rawatan fisioterapi seperti menggunakan ais tidak dilakukan dengan betul. So memang betul fisioterapi perlu dilakukan dalam tempoh masa yang betul. Okey, baik. Adalah rawatan-rawatan susulan selepas itulah. Okey, baik. Mungkin di hujung-hujung segmen kita ni ada sedikit tips ataupun nasihat daripada doktor sendiri kepada mereka di luar sana tu yang mengalami kecederaan ataupun yang ingin membantu pesakit yang mengalami kecederaan semasa bersukan ataupun beriadah. Okey. Kebanyakan kecederaan macam kita telah bincangkan, kecederaan sukan adalah kecederaan yang ringan dan tidak serius. Walaupun bagaimanapun kecederaan yang tidak dirawat dengan sempurna ataupun tidak betul boleh menyebabkan gejala yang lebih serius. Bagi memastikan kecederaan yang kita alami itu tidak serius ataupun ringan, biasanya kita nasihatkan individu ataupun saudara-saudara kita untuk pergi melakukan pemeriksaan supaya diagnosis ataupun kenal pasti kecederaan tadi dapat dilakukan dan rawatan yang sempurna boleh dilakukan dan pesakit ataupun individu boleh bermain semula selepas rawatan telah dijalankan. Okey, baik. Itu dia penerangan yang cukup terperinci. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Syam dan juga kita punya pesakit demo kita, Faiz. Terima kasih Faiz tentang apa yang diberikan oleh doktor, segala penerangan, info dan juga maklumat yang diberikan sebentar tadi itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ataupun anda di luar sana tu yang ingin membantu ataupun mengalami sendiri kecederaan semasa bersukan ataupun beriadah. Terima kasih sekali lagi doktor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Faiz. Okay.
Baik, kita dah pun lihat beberapa demo rawatan dan nasihat daripada doktor sendiri berkenaan kecederaan semasa bersukan. Selepas ini kita harus lebih berhati-hati dan lebih peka untuk melindungi setiap anggota tubuh badan kita daripada tercedera akibat bersukan ataupun melakukan sebarang bentuk aktiviti. Ingat, mencegah lebih baik dari merawat. Sekian daripada saya, kita jumpa lagi minggu hadapan dalam segmen Tanya Doktor.